Halo, selamat pagi dan selamat sejahtera ataupun selamat tengah hari ataupun selamat petang kepada semua. Hari ini kita sekali lagi berjumpa di dalam teknik menjawab peperiksaan SPM Pendidikan Moral, khususnya untuk soalan esei. Teknik menjawab soalan esei yang sebelum ini adalah teknik yang lama, dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menjawab soalan esei Pendidikan Moral SPM dengan menggunakan teknik yang baru. Jom check it out. Baiklah, secara ringkas, soalan esei ini akan disoal di bahagian B dan juga bahagian C soalan pendidikan moral SPM. Di bahagian B kita akan ada dua pecahan, yaitu pecahan E dan pecahan B. Pecahan E biasanya akan ada 2 marka dan pecahan B adalah 8 marka. Pecahan yang mempunyai 2 marka itu tidak susah untuk menjawab, karena cara untuk menjawab soalan yang mempunyai 2 markah itu adalah sama seperti cara menjawab soalan-soalan struktur. Dan kita lihat di bahagian C pula, kita ada 3 pecahan, yaitu pecahan soalan E, pecahan soalan B, dan pecahan soalan C. Seperti bahagian B tadi, pecahan soalan yang mempunyai markah yang paling sedikit itu boleh dijawab dengan menggunakan teknik menjawab soalan bahagian struktur, sangat mudah. Sekarang ini kita ingin lihat bagaimana untuk mendapatkan markah maksimum bagi soalan yang mempunyai 8 markah, sama ada di bahagian B maupun di bahagian C. Untuk mendapatkan markah yang tinggi, kita perlu melihat kepada rubrik pemeriksaan kertas soalan. Dan rubrik ini mengatakan bahwa untuk mendapatkan 7 ataupun 8 markah, kita harus menjawab seperti berikut. Yang pertama, menunjukkan pengetahuan dan pemahaman konsep moral yang sangat jelas, sangat tepat, dan sangat mendalam, serta membuat inference yang tepat dari aspek positif dan negatif. Oke, yang kedua, nilai universal yang menepati situasi dan mempunyai 2 nilai, sekurang-kurangnya 2 nilai. Fakta yang jelas, tepat dan lengkap mengikut apa yang dikehendaki, yaitu 2 fakta. Sementara itu, huraian yang sangat terperinci dan relevan dengan isu ataupun situasi, dan sekurang-kurangnya ada 2 huraian. Contoh yang sangat sesuai, pengolahan yang sangat menarik dari segi bahasa, dan kematangan pengembangan ide. Ya, secara ringkasnya, jawaban esei itu perlu ada sekurang-kurangnya 2 nilai, sekurang-kurangnya 2 fakta yang diminta, sekurang-kurangnya ada 2 huraian terperinci, ada 2 contoh, ada inference positif dan negatif, mempunyai susunan ayat yang betul, cantik dan menarik, serta jawaban itu menusuk kalbu. Itu yang kita boleh gambar. Pembaca ataupun pemeriksa dapat memahami, dapat mendalami jawaban kita. Saya cadangkan jawaban untuk soalan esei adalah seperti berikut. Kita jawab di dalam 4 perenggan, dan perenggan yang pertama yaitu untuk perenggan pendahuluan ataupun perenggan pengenalan. Ada 1 ayat bagi pengenalan ataupun pendahuluan, kemudian nokta disusuli dengan ayat nilai jika diminta. Perenggan yang kedua pula, kita ada 5 ayat. Ayat yang pertama untuk perenggan yang kedua ialah fakta ataupun isi yang diminta. Ayat yang kedua ialah ayat huraian yang saya tandakan H. Ayat yang ketiga ialah ayat huraian lanjutan ataupun ditanda sebagai HL. Kemudian ayat yang keempat ialah ayat contoh, dan ayat yang kelima adalah ayat inference kecil. Saya galakkan para pelajar untuk membuat inference kecil di setiap akhir perenggan isi. Perenggan yang ketiga adalah sama seperti perenggan yang kedua, cuma fakta ataupun jawaban yang berbeza, isi yang berbeza. Kalau tadi perenggan yang kedua isi yang pertama, di perenggan yang ketiga isi yang kedua, kemudian disusuli dengan huraian, huraian lanjutan, contoh, dan ayat inference kecil. Di perenggan yang terakhir, yaitu di perenggan yang keempat, kita boleh membuat kesimpulan ataupun inference besar. Dan saya galakkan untuk membuat inference positif dan inference negatif.
untuk belajar bagaimana untuk menjawab soalan esei, saya berikan contoh soalan berkaitan dengan Plan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023. Plan Anti Rasuah Nasional merupakan dasar anti rasuah yang mencerminkan harapan tinggi rakyat negara untuk bebas rasuah dan mengamalkan ketulusan, kebertanggungjawaban, dan integriti. Baiklah, kita terus ke soalan pecahan B. Jelaskan implikasi yang akan berlaku jika usaha kerajaan tersebut diabaikan oleh individu. Huraikan jawaban berdasarkan nilai-nilai universal yang telah Anda pelajari. Untuk soalan ini, isu yang diminta adalah implikasi jika usaha kerajaan menangani rasuah diabaikan oleh individu. Implikasi sama maksudnya dengan kesan. Jadi ada ramai pelajar-pelajar yang tertanya-tanya, kadang-kadang tidak tahu maksud implikasi. Implikasi maksudnya kesan. Jadi untuk menjawab soalan ini kita perlu membuat satu rangka jawaban. Jadi ini adalah contoh rangka jawaban yang telah saya sediakan. Baiklah, di dalam perenggan pertama, seperti yang saya sudah katakan tadi, ayat pertama adalah untuk ayat pengenalan dan berkait apa sahaja yang berkaitan dengan isu ataupun topik yang dibincangkan di dalam soalan. Dan di dalam case ini, isu utama adalah berkaitan dengan rasuah. Pada pendapat saya, untuk membuat pendahuluan yang paling mudah, kita buatlah apa sahaja berkaitan dengan rasuah. Mungkin ada di kalangan kamu yang lebih suka untuk membuat pendahuluan apa itu rasuah, siapa yang melakukan rasuah, bagaimana perlakuan-perlakuan yang melambangkan perlakuan rasuah, dan sebagainya. Apa sahaja yang terlintas di dalam pikiran kita berkaitan dengan rasuah untuk soalan ini. Kemudian barulah kita tambah ayat yang seterusnya, yaitu ayat nilai. Dan masih ingat lagi, nilai yang paling populer ialah nilai R&B. Apa itu R&B? Rasional dan bertanggung jawab. Saya galakkan pelajar-pelajar saya untuk memulakan jawaban nilai itu dengan dua nilai utama ini, yaitu rasional dan bertanggung jawab. Sebab kedua-dua nilai ini hampir sesuai untuk setiap jenis situasi ataupun isu. Kemudian barulah tambah 3 lagi jawaban nilai yang lain yang Anda pikirkan sesuai dengan situasi. Kalau kita lihat rubrik tadi, sekurang-kurangnya ada 2 nilai. Maksudnya 3 lagi jawaban tambahan selepas R&B, rasional dan bertanggung jawab, adalah nilai tambahan untuk backup jawaban nilai kita. Kemudian selepas nilai, perenggan yang kedua. Oke, isi yang pertama, apakah implikasi? Soalan dia tadi adalah implikasi. Implikasi yang pertama ialah image diri terjejas. Huraian, tidak dipercayai. Huraian lanjutan, mendapat malu. Contoh, cerita telah tersebar. Kemudian inference kecil dia ialah keluarga juga mendapat kesan. Oke, perenggan yang ketiga ataupun isi yang kedua, menerima hukuman. Kemudian huraian, disiasat. Huraian lanjutan, didakwa di mahkamah. Contoh, masuk ke dalam penjara. Kemudian inference kecil, membawa padah. Perenggan yang terakhir sekali ialah perenggan untuk kesimpulan ataupun penutup. Baiklah, kita mulakan dengan sisi positif dulu, kemudian baru negatif. Positifnya adalah rasuah perlu diperangi. Manakala inference negatif dia ialah membawa implikasi pada masyarakat dan negara, bukan hanya kepada diri tapi kepada masyarakat dan negara. Sangat mudah kalau kita kumpulkan ataupun kalau kita kira semua ayat-ayat di dalam jawaban esei, kita hanya perlu menulis 14 ayat sahaja. 2 untuk perenggan pendahuluan, 5 ayat untuk perenggan isi pertama, 5 ayat untuk perenggan isi kedua, dan 2 ayat untuk kesimpulan ataupun ayat penutup. Mari kita sama-sama saksikan bagaimana jawaban ini ditulis dalam bentuk jawaban penuh. Baiklah, rasuah ialah musuh negara. Maka wajarlah negara memerangi rasuah. Untuk sama-sama memerangi rasuah, setiap individu patut mengamalkan nilai universal seperti nilai bertanggung jawab, nilai rasional, nilai harga diri, nilai kejujuran, dan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Saya hanya menuliskan apa-apa pun yang berkaitan dengan rasuah di sana. Kemudian barulah
disusuli dengan ayat nilai. Kita masuk ke perenggan yang kedua, isi yang pertama. Isi yang pertama, implikasi yang berlaku jika usaha kerajaan itu diabaikan oleh individu ialah image diri akan terjejas. Nokta. Itu adalah isi. Kalau kita perhatikan, kepala ayat ataupun kepala ayat jawaban itu diambil bulat-bulat, diambil 100% daripada soalan. Kalau kita cek balik, kalau kita cek semula, soalan ada dia begini. Jelaskan implikasi yang akan berlaku jika usaha kerajaan tersebut diabaikan oleh individu. Maka semasa menjawab dalam isi yang pertama, dengan mudah kita ambil implikasi yang pertama jika usaha kerajaan tersebut diabaikan oleh individu ialah bla bla bla. Oke. Kemudian sambung dengan ayat huraian. Ini adalah kerana individu yang terlibat dengan rasuah tidak akan dipercaya orang lain. Penghuraian lanjutan, selain itu individu tersebut juga akan mendapat malu kerana cerita berkaitan telah pun tersebar. Ini dapat dibuktikan apabila cerita berkaitan rasuah disebarkan melalui media sosial atau surat kabar sehingga diketahui oleh semua orang. Jelas sekali bahwa bukan hanya diri tetapi keluarga juga akan mendapat kesan yang sama. Kita teruskan ke isi yang seterusnya. Implikasi kedua ialah individu akan menerima hukuman. Kalau kita perhatikan pada isi yang kedua ataupun perenggan yang ketiga ini, kita tidak lagi menulis ayat di dalam soalan itu 100%, tetapi kita hanya state di sana implikasi kedua ialah bla bla bla. Oke, kemudian saya ulang semula, ini adalah kerana kesalahan rasuah menyebabkan seseorang disiasat oleh SPRM. Nokta. Perhatikan yang seterusnya, sama dengan perenggan yang sebelum ini, mulakan dengan selain itu. Individu terlibat juga akan didakwa di mahkamah. Nokta. Ayat contoh. Jika didapati bersalah, maka individu tersebut juga akan didakwa dan dipenjarakan. Ayat yang terakhir, ayat inference kecil, maka jelaslah bahwa kesalahan rasuah membawa pada perenggan kesimpulan. Kesimpulannya, perbuatan rasuah ialah sesuatu yang perlu diperangi sehabis mungkin. Selain kesan kepada individu, rasuah juga mendatangkan implikasi yang sangat besar kepada masyarakat dan negara. Oke, kita tidak boleh lagi menjawab isi huraian ataupun isi. Di dalam rubrik jawaban itu sendiri telah dijelaskan bahwa kita perlu menjawab sedemikian rupa untuk mendapat 7 ataupun 8 markah. Kita boleh menjawab dengan cara yang lama, tetapi kita akan mendapat markah yang sangat minimum. Sangat penting untuk memahami rubrik pemarkahan. Ada sekurang-kurangnya 2 nilai, ada 2 fakta, ada 2 huraian, terdapat 2 contoh, terdapat inference, terdapat huraian lanjutan, dan kita menjawab dengan susunan ayat yang betul, cantik, dan menarik. Baiklah, untuk edisi kali ini itu saja. Jika ada di antara kamu yang ingin menyoal, jangan lupa untuk typekan soalan Anda dan kita akan coba jawab bersama-sama. Jangan lupa untuk share video ini. Semoga dapat membantu Anda menjawab soalan esai Anda dengan menarik, baik, dan mendapat markah yang maksimum. Jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Jumpa lagi. Seje, bukan sekadar buku teks.